Inilah wajah lapangan terbang baru yang mula muncul di peta penerbangan pesawat udara dunia pada 30 Jun lalu. Jika suatu ketika dahulu, ruang udara Sepang senyap sunyi tanpa mengenali deruman enjin jet pesawat, namun senario itu telah berubah sama sekali. Puluhan pesawat berlegar di ruang udaranya setiap hari. Pesawat daripada pelbagai negara di seluruh dunia datang dan pergi daripada lapangan terbang yang disiapkan awal untuk menghadapi Sukan Commonwealth nanti. Lima hari kemudian, Sepang digegarkan pula dengan deruman enjin kereta lasak Petronas Rally Championship 98, pusingan keempat. Rally yang berlangsung pada 4 dan 5 Julai ini sekali lagi menemukan jago rally terkemuka dalam dan luar negara. Di samping pengalaman pemandu, kepakaran menentukan keadaan kereta dan enjin mampu melaksanakan tugas di laluan yang sukar. Biarpun jago tempatan maupun jago daripada luar negara, pertemuan antara mereka menjanjikan saingan bagi mencari jago sebenar kejohanan Rally Malaysia pusingan yang keempat ini. Untuk menguji ketangkasan pemandu dan jurumudinya serta kepakaran pasukan bantuan laluan-laluan sukar di selatan Selangor dan di utara Negeri Sembilan dipilih. 9 laluan dikenal pasti dan seperti Petronas Malaysia Rally Championship di 3 pusingan yang lalu, jalan tanah merah di ladang-ladang kelapa sawit akan menjadi medan ujian. 3 pusingan yang diadakan di sekitar Selangor pada bulan Mei dan April lalu menyaksikan Karamjit Singh mendahului peserta lain. Beliau mengumpul 50 mata setelah menjuarai pusingan pertama dan naib juara di 2 pusingan berikutnya. Katsuhiko Taguchi di tempat yang kedua, sementara Joel Durat dari Australia ketiga dan peserta muda tempatan Saladin Mazlan keempat. Jimmy Loh di tempat ke-9 mengumpul 12 mata setelah mendapat tempat ketiga di pusingan lalu. Namun, beberapa nama dalam senarai ini tidak menyertai pusingan kali ini. Bagaimanapun, tanpa mereka, kejuaraan tetap meriah dengan kehadiran Karamjit Singh serta pencabar terdekatnya Taguchi Katsuhiko. Saya masih mendahului 10 mata dalam championship. So, kalau saya menang ini, saya akan mendahului dia 20 mata lah. Dan petang 4 Jun bertempat di stesen Petronas berhampiran lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, upacara pelepasan diadakan menandakan persaingan bermula. So you can yeah, we will try. Dan bagi kereta nombor 6 yang dipandu oleh peserta muda berbakat Saladin Mazlan dengan bantuan Jagdeep Singh, kehadiran mereka memastikan kesinambungan negara melahirkan jago rally untuk persaingan di pentas dunia. Dan Datuk Haji Muhammad Ali Yassin, naib Presiden Pemasaran Petronas, diberi penghormatan melepaskan peserta. Peserta perlu menghabiskan laluan berliku sejauh 10.8 km untuk SS pertama. Di SS1 ladang Sepang ini, Karamjit yang dilepaskan awal memecut dengan proton wira pacuan 4 roda dan enjin berkuasa turbo. Pesaing Karamjit, Taguchi, dengan kereta nombor 3 ini, juara bagi 2 pusingan lalu, memecut pantas untuk memastikan pentas juara masih miliknya. Dan ini pula peserta muda, Saladin dan jurumudinya, Jagdeep Singh. Beliau perlu memastikan dapat menghabiskan peluang ini tidak seperti pusingan ketiga yang menyaksikan beliau terkeluar daripada saingan akibat kerosakan enjin. Dan ini pula gandingan warga negara Jepun, Kamada dan jurumudinya daripada New Zealand, Tony Sekom, yang turut serta mewarnai persaingan rally ini. Di pusingan lalu, pasangan ini menduduki tempat ketiga dan membolehkan mereka melonjak kedudukan 7 dengan mengumpul 12 mata. Saingan kejuaraan Petronas Malaysia Rally ini turut disertai bekas juara Rally Ireland, John Coyne. Pemandu penuh pengalaman di arena rally antarabangsa ini bersama jurumudinya, Robert Filford, mencabar dengan Mitsubishi Elevation 3 mereka. Penyandang Piala Proton bagi 3 pusingan lalu, pemandu kereta nombor 10, Proton Satria 1.6, Gunaselan Raju, perlu membuktikan beliau adalah jago untuk sekali lagi merebut piala itu. Dan kesemua 14 kereta yang memasuki pusingan keempat ini berjaya menghabiskan SS1 di Sepang.
Namun jago rally negara Karamjit Singh membuktikan di SS1 ini kehadiran beliau harus disegani. Beliau mendahului Taguchi di tempat kedua dengan 16 saat sementara Saladin di tempat ketiga ketinggalan 28 saat di belakang Karamjit. Juara Ireland John Coyne di tempat keempat dan Hamada di tempat kelima. Setelah berakhir SS1, peserta beralih untuk menguji SS2. Di ladang yang sama, ladang Sepang, deruman enjin kereta peserta mula memecah kesunyian ladang kelapa sawit di laluan sepanjang 21.48 km. Tidak seperti pusingan ketiga di Sungai Buloh, kesemua laluan di ladang-ladang di daerah Sepang ini berdebu di permukaan. Namun keadaan jalannya keras berikutan cuaca kering dan panas berpanjangan di kawasan ini. Keadaan trek sebegini mengurangkan cengkaman tayar dengan pembukaan jalan dan ini memerlukan ketangkasan pemandu bagi mengawal kereta daripada tergerincir. Sedikit kesilapan membawa pada. Di sini pengalaman pemandu diperlukan untuk memastikan setiap selekoh yang tajam selamat dilalui dengan sepantas yang boleh. Posisi gear dan penggunaan brake yang betul dan tepat perlu dipastikan. Namun keadaan kenderaan sama ada pemilihan tayar atau suspensi yang sesuai membantu pemandu daripada terkeluar daripada laluan ketika selekoh diambil. Namun perkara yang paling buruk bagi semua pemandu adalah berlaku kerosakan enjin ketika perlumbaan. Dan ini adalah SS terakhir bagi bekas juara Ireland ini yang gagal meneruskan saingan apabila terkeluar daripada saingan di SS yang ketiga di ladang Tanah Merah. Bagi Gunnesellen dengan Satria 1.6-nya, memperbaiki masa untuk memiliki tempat ke-6 di SS ini berbanding tempat ke-8 di SS pertama. SS kedua di Tanah Merah ini terus dikuasai Karamjit, diikuti Taguchi tempat kedua dan Saladin di tempat ketiga. Mereka berjaya mengatasi keadaan jalan yang licin untuk meneruskan saingan. Dry, too dry. Dan licin, pasal masa dia dry kan, slippery, too loose. Jadi sekarang you masih leading ni je lah? Ya, leading 25 saat. So, you punya jangkaan you dalam race ni macam mana? You punya... Kalau tak ada masalah dengan kereta ataupun tak ada tayar pancit lah, agak boleh menang. Sekarang ni you dengan Taguchi ya, dia pasal first, second Taguchi sebab kan, macam mana you punya compete dengan dia? Saya masih mendahului dia 10 mata dalam championship. So kalau saya menang ini, saya akan mendahului dia 20 mata lah. Sambil berehat di pusat servis, para mekanik sibuk memperbaiki kereta masing-masing untuk perlumbaan seterusnya. Now 20 seconds is not very far. Only one puncture or one junction overshot, we can catch up him. But So you can, I think... yeah, we will try. Itulah keyakinan Taguchi. Namun, apa kata Saladin? Kali ni susah sikit lah. Pasal Karamjit yang kereta serang laju. Maybe Taguchi, maybe kan boleh catch up lah. Selepas pasukan sokongan bertungkus lumus memperbaiki kereta, pelumba-pelumba rally lasak terus menguji ketahanan mereka dan keretanya. Laluan seterusnya Tanah Merah 1 sejauh 19.63 km. Persaingan Karamjit dan Taguchi berterusan di SS ketiga ini. Namun di SS ini dengan kelajuan 81.04 km sejam, Taguchi menuduki tempat kedua. Peserta muda Saladin Mazlan dan jurumudi Jagdeep Singh cuba mencuri tumpuan. Keyakinannya untuk mengatasi Taguchi cuba dibuktikan. Namun di akhir saingan, Karamjit terus mengatasi pelumba lain dengan masa 14 minit 2 saat terletak kelajuan 83.93 km sejam.
Setelah mendahului di 3 pusingan awal, Karamjit selesa untuk meneruskan pusingan keempat di tanah merah 2 ini. Karamjit Singh dan jurumudinya, Alan Oh, yang baru ditabalkan jurumudi terbaik 1997, masih lagi mendahului dengan meninggalkan Taguchi 50 saat di belakang. Beliau perlu melakukan sesuatu di SS ini untuk memastikan Karamjit tidak terus jauh mendaluinya. Dan Saladin biarpun baru setahun bercimpung dalam arena rally yang lasa ini, berjaya menunjukkan bahawa anak tempatan boleh berjaya jika diberi peluang. Di pusingan ketiga di Sungai Buloh lalu, 2 SS awal Karamjit mengalami kerosakan tayar sehingga menyebabkan beliau ketinggalan di tempat ke-9. Ketiadaan masalah yang dialami oleh Karamjit memaksa Taguchi melipatkan usaha untuk cuba berada di atas saingan. Namun di SS ini, Karamjit terus menguasai tempat teratas. Dan Saladin dengan purata kelajuan 75.65 km sejam kembali di tempat ketiga. Beliau masih belum mampu untuk mengatasi Karamjit mahupun Taguchi. Setelah bekas juara Ireland John Coyne terkeluar dari saingan, pesaing terdekat Saladin, Takuma Kamada dengan bantuan jurumudi Tony Sekum kembali mencabar. Kamada memandu kereta jenis Subaru Impreza dari pasukan Teen Sport Junior menuju tempat keempat dengan kepantasan 75.43 km sejam. Juara kelas N2 sudah hampir pasti menjadi milik pemandu kereta nombor 10 ini, Gunaselan Raju. Rally masuk ke pusingan kelima di ladang Bukit Pelanduk. Laluan ini sepanjang 9.29 km. Dan di SS kelima ini, Karamjit terus mengatasi peserta lain. Beliau yang baru ditabalkan sebagai pemenang anugerah Sukan Moto 1997 Pro 2 yang berlangsung 4 Julai lalu. Sementara Taguchi terus cuba mengejar masa terpantas bagi meneruskan saingannya untuk mengatasi Karamjit. Walaupun selesa di tempat kedua, juara di 2 pusingan lalu ini mahu membuktikan sesuatu. Di SS ini dengan kepantasan 75.32 km sejam, beliau hanya mampu di tempat kedua, masih gagal mengatasi Karamjit. Dan trek berdebu dan kering di Bukit Pelanduk ini ditambah lagi dengan keadaan cuaca yang panas terik, pemandu dan jurumudi perlu menempuh segalanya. Kereta nombor 6 milik Petronas Ion Rally Team ini yang dipandu oleh Saladin Mazlan tidak terlepas daripada keadaan ini. Pemandu muda dalam pembikinan ini terus kekal dengan pencapaian di tempat ketiga di belakang 2 pemandu yang lebih pengalaman daripadanya, Taguchi dan Karamjit. Biarpun Saladin kurang berpengalaman, pemandu Subaru Impreza daripada Teen Sport Junior Team ini tidak mampu mengatasinya. SS kelima di Bukit Pelanduk ini gagal membantu Kamada yang memandu kereta bernombor 7 ini mengatasi Saladin. Dan SS ini Kamada memandu kereta dengan kelajuan 72.55 km sejam berbanding 73.83 km sejam yang dilakukan oleh Saladin.
Penganjur terpaksa membatalkan SS6 di ladang Suah Betong dan Seliau bagi menghormati upacara agama yang dijalankan berhampiran dengan laluan itu. Dan rally diteruskan di ladang Anderton. Meskipun laluan terpendek dalam pusingan keempat ini, SS ke-7 sepanjang 8.23 km di ladang Anderton tetap menjanjikan laluan sukar untuk menguji ketangkasan peserta. Dan Karamjit yang menjuarai kategori N Rally Asia Pasifik tahun lalu membuktikan tiada cabaran untuknya. Taguchi yang juga memandu Proton Wira pacuan 4 roda dan enjin kuasa turbo terus ketinggalan di SS ke-7 di ladang Anderton ini. Peserta daripada negara Jepun ini ketinggalan 13 saat di belakang Karamjit di SS terpendek dalam saingan Rally Malaysia pusingan keempat ini. Dan Saladin juga dengan Proton Wira pacuan 4 roda berkuasa turbo terus menduduki tangga keempat. Namun untuk keseluruhan setelah 6 SS berlalu, Saladin berada di tempat ketiga. Dan di sinilah di pusat servis yang terakhir dalam kejuaraan kali ini untuk memastikan kereta masing-masing bersedia untuk menghabiskan 2 SS lagi. Laluan sejauh 19.63 km ini adalah sama dengan SS3 yang berlangsung di sebelah pagi. Dan Karamjit dengan kelajuan 84.13 km sejam mencatat kelajuan terpantas dalam keseluruhan catatan untuk pusingan keempat ini. Dalam memastikan sudut kamera terbaik, kru kami juga terpaksa berdepan masalah debu. Setelah berempas pulas di 7 pusingan, tidak termasuk SS6 yang dibatalkan, peserta tiba di SS9 di Tanah Merah 2, iaitu SS terakhir sebelum juara ditentukan. Hanya 10 buah kereta berjaya memasuki pusingan ini apabila 4 yang lain menarik diri atas pelbagai masalah yang dihadapi. SS Tanah Merah 2 sejauh 21.33 km ini adalah laluan yang sama untuk SS keempat. Dan impian Saladin untuk mengatasi Taguchi juga tidak kesampaian. Takuma Kamada pula gagal untuk mengatasi jurumudi muda negara itu. Namun bagi Gunasellen, pemandu Satria 1.6 ini, meskipun gagal menyaingi pemandu berpengalaman lain, juara Piala Proton terbuka sudah pasti dalam genggaman. Dan inilah keputusan terakhir Petronas Malaysia Rally Championship 1998 untuk pusingan keempat yang berlangsung di Sepang dan utara Negeri Sembilan ini. Karamjit menjuarai setelah memenangi kesemua SS dan meninggalkan lebih 2 minit di hadapan naib juara Taguchi. Gunasellen juara terbuka Proton pula menduduki tempat kelima. Peserta tempatan Syaimi Osman dan Wan Rozilan berjaya menghabiskan perlumbaan di tempat ke-10. Syabas kepada semua pemenang. Dan kesungguhan Karamjit serta jurumudinya LNO terbalas di atas podium ini. Namun bagi Karamjit dan LNO, pusingan keempat ini adalah persediaan untuk menghadapi Rally of Malaysia dan FIA Asia Pacific Rally Championship yang akan dilangsungkan di laluan yang sama ini pada September depan. Untuk pusingan itu, Karamjit ingin membuktikan pemandu tempatan jangan diperkecilkan. Pasal kali ini dengan 8 SS kan, kita menang semua SS. Dan Dowling satu nombor kita, teammate kita kan Taguchi, lebih kurang 2 minit lah. So memang puas lah. Kali ini kereta pun tak banyak masalah. Dalam keadaan kereta pergi dalam keadaan you punya pengalaman semua tu, ROM tu je you rasa boleh? Saya harap tak ada masalah dengan kereta. Dan saya jangan buat apa-apa mistake. Harap boleh menang lah. Memang saya nak menang lah Rally of Malaysia kali ini.
Setelah gagal menyaingi Karamjit, Katsuhiko Taguchi dan jurubudi Roland Pickering naik ke atas podium untuk ditabalkan sebagai naib juara. Beliau perlu menang di dua persaingan akan datang untuk mengatasi Karamjit yang kini mendahuinya dengan 15 mata. Minutes, so jadi komen. Okay, this time we try quite hard, but some stages our car setup not correct. Then we try to adjust suspension setting. Then last two stages is very good suspension setting, but before not very good. This time is only 90% drive, but next round is 100%. Dan juara Piala Terbuka Proton, Gunasellen, pemenang 3 persaingan lalu, memastikan dialah juara mutlak kategori ini. Untuk hari ini memang result memang bagus. Overall position adalah fit overall dan walaupun tak ada pencabar tapi overall position memang tinggi lah kan. I just cuma ambil target janji menang dalam kelas dan overall position memang tinggi lah, baik lah, maybe top 5 ke top 6 kan. Gunasellen, pemenang 3 persaingan lalu, memastikan dialah juara mutlak dalam kategori ini. Dan yang pasti, peserta yang tidak mempunyai penaja ini akan menjadi tumpuan peserta-peserta berpengalaman. Dan tahniah sekali lagi diucapkan kepada semua pemenang. Namun, bagi mereka, kejuaraan Petronas Malaysia Rally pusingan keempat ini adalah seumpama latihan bagi mereka untuk menghadapi Rally of Malaysia yang akan diadakan pada bulan September nanti. Dan kepada peminat rally sekalian, jangan lupa untuk menyaksikan jago-jago negara beraksi pada Rally of Malaysia pada bulan September. Kita jumpa lagi.